Ya, untuk butiran Hari Pengundian Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Kita langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdullah Halim. Terima kasih Andy dan Farhatul. Teka-teki siapa yang bakal mentadbir negeri Melaka bakal terjawab malam ini menerusi pengumuman keputusan rasmi PRU Dun Melaka ke-15 oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Abdul Ghani Saleh. Bagi mendapatkan gambaran awal mengenai pengumuman tersebut, kita langsung bersama Muhammad Ashraf Ishak yang kini berada di Menara Persekutuan AICROH. Silakan Ashraf. Ya, Amalina, saya bersama rakan-rakan media yang lain sudah pun berada di Menara Persekutuan di AICROH ini yang menempatkan pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi negeri Melaka yang akan juga di mana keputusan penuh PRU Dun Melaka ini akan diumumkan oleh Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh di sini. Dan ketika ini proses pengiraan undi masih lagi giat dijalankan di 28 pusat penjumlahan undi di seluruh negeri Melaka, dan data-data dan statistik pengundian ini akan dikongsikan oleh rakan-rakan saya sebentar lagi melalui lintas langsung mereka di kawasan liputan mereka. Dan manakala bagi di Menara Persekutuan ini yang akan menjadi tempat tumpuan utama bagi pengumpulan data-data undian dari seluruh 28 DUN bagi PRU Dun Melaka ini, kami masih lagi belum menerima kemaskini maklumat terkini yang rasmi daripada pihak SPR. Namun sekiranya anda ada menerima maklumat data pengundian berkaitan PRU Dun Melaka ini, ianya dikongsikan oleh laman rasmi Facebook parti-parti politik masing-masing yang didapati melalui ejen-ejen mereka yang ditempatkan di pusat pengundian. Jadi anda diingatkan untuk tidak keliru, dan kerana data-data tersebut adalah pengiraan undi yang tidak rasmi. Kerana sehingga kini kami di pihak RTM masih lagi belum menerima perkembangan terkini dan data terkini yang dikemaskini oleh pihak SPR di sini. Dan insya-Allah saya kira data-data rasmi ini akan dikongsikan oleh pihak SPR tidak lama lagi setelah mereka mendapat maklumat rasmi berkaitan dengan daripada pusat penjumlahan undi di 28 DUN di negeri Melaka ini. Dan sidang media Pengerusi SPR iaitu Dato' Abdul Ghani Saleh dijangka akan diadakan pada pukul 10 malam nanti setelah menerima maklumat penuh dari semua pusat penjumlahan undi. Dan kami masih lagi menunggu perkembangan terkini di sini. Kita sama-sama nantikan, insya-Allah sedikit masa lagi kita akan ketahui siapa yang akan mentadbir dan mewakili kawasan anda di 28 Dewan Undangan Negeri Dun Melaka pada PRU Dun Melaka ke-15 ini. Saya kira setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan secara langsung dari Menara Persekutuan AICROH. Kita kembali semula bersama Amalina di studio mini RTM Melaka, Jalan Tamisari. Silakan. Ashraf, terima kasih. Di Dun Bukit Katil, Fahmi Zaidi memaklumkan lebih daripada 65% pemilih menunaikan tanggungjawab. Proses kiraan kertas undi sedang berjalan ketika ini dan Dewan Tun Ali antara lokasi pengumuman keputusan bagi Dun Bukit Katil. Fahmi, teruskan. Baik Amalina, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langsung dari Dewan Tun Ali untuk saya bawakan kepada anda perkembangan semasa PRU Dun Melaka ke-15. Alhamdulillah, proses mengundi bagi kawasan N17 Bukit Katil hari ini berjalan dengan lancar, dan untuk pengetahuan anda, N17 Bukit Katil kali ini menyaksikan pertembungan 4 penjuru di antara Barisan Nasional Datuk Wira Hasnur Sidang Husin, Pakatan Harapan Adli Zahari, Muhammad Al-Afih Yahya mewakili Perikatan Nasional dan Abdul Hamid Mustafa bebas. Terdahulu pada PRU ke-14 bagi kawasan N17 Bukit Katil ini telah menyaksikan pertembungan di antara 3 calon iaitu Barisan Nasional Dato' Yunus Hitam, PKR Adli Zahari dan PAS Muhammad Puan Bedul. Dan pada waktu itu Adli Zahari telah memenangi kerusi Dun Bukit Katil dengan memperolehi majoriti sebanyak 3,159 undi. Namun pada kali ini adakah beliau akan mempertahankan kerusi tersebut? Sama-sama kita nantikan. Baik, jika anda dapat lihat di skrin paparan utama Dewan Tun Ali pada hari ini telah tertera keputusan tidak rasmi di mana telah menunjukkan bahawa Barisan Nasional telah mendahului dengan jumlah undian sebanyak 723 undi, bebas 16 undi, Pakatan Harapan 604 undi dan juga Perikatan Nasional 548 undi.
Namun keputusan rasmi masih lagi belum diumumkan oleh pegawai pengurus Bukit Katil. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkembangan semasa dari Dewan Tun Ali. Sekian dari saya, terus setia bersama RTM. Kembali semula ke studio. Silakan Amalina. Fahmi, terima kasih. Di Lendu masih menanti keputusan pengiraan undi yang dilaksana di 4 pusat mengundi di DON berkenaan. Untuk perkembangan langsung bersama Nurul Ashikin Abdul Halim. Baik, terima kasih Amalina. Berlintas langsung seketika bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi untuk N04 DON Lendu bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15. Dan betul Amalina, kami masih menunggu keputusan terkini bagi penjumlahan undi bagi DON ini. Dan sekitar jam 7.41 malam sebentar tadi, sebanyak 6 peti undi pertama daripada 23 saluran telah tiba dahulu di pusat penjumlahan rasmi undi ini. Manakala sekitar jam 7.54 malam pula, 5 lagi peti undi tiba dan sebentar tadi saya dapat lihat beberapa lagi peti undi telah sampai ke pusat penjumlahan rasmi undi ini dan kami masih menunggu di skrin projektor di belakang saya ini keputusan semasa bagi DON Lendu. Untuk makluman anda dan juga Amalina, di pusat penjumlahan rasmi undi ini mempunyai seramai 10 petugas SPR yang bertugas selain daripada pegawai pengurus dan penolong pegawai pengurus pilihan raya. Selain itu, berdasarkan maklumat yang saya terima daripada pegawai dan petugas pilihan raya di sini, proses pengiraan kertas undi awal bagi kawasan DON Lendu ini telah dilaksana pada jam 4 petang tadi di Dewan Kompleks Sukan Masjid Tanah, manakala pengiraan kertas undi pos telah dilaksana pada jam 5.15 petang tadi di Bilik Mesyuarat Penguatkuasa Majlis Perbandaran Alor Gajah. Dan sekali lagi saya kongsikan untuk DON Lendu ini menyaksikan pertembungan 3 penjuru, iaitu antara calon Perikatan Nasional Meja Bersara Abdullah Mahdi, calon Pakatan Harapan Muhammad Asri Ibrahim yang juga Ketua Penerangan PKR Negeri Melaka dan Ketua Penerangan PKR Cabang Masjid Tanah, serta calon Barisan Nasional Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang merupakan bekas Ketua Menteri Melaka ke-12 dan juga bekas penyandang kerusi DON Lendu. Dan siapa yang bakal menyandang kerusi DON Lendu pada PRU kali ini, sama-sama kita nantikan. Itu lintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dan kru penerbitan dari DON Lendu. Kembali bersama Amalina di Studio Mini RTM Melaka. Silakan. Terima kasih Syikin. Di DON Pengkalan Batu setakat ini masih tiada lagi keputusan rasmi. Bagaimanapun keputusan semasa akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Nur Arkila Arba'in di lokasi. Teruskan laporan anda. Baik, terima kasih Amalina. Saya berada di pusat penjumlahan undi bagi DON Pengkalan Batu yang terletak di Dewan Bestari Air Keruh. Baik, peti undi terawal sampai adalah pada pukul 7.30 petang tadi. Dan ini adalah data terkini yang terbaru dikongsikan oleh petugas di sini mengenai kedudukan terkini keputusan pilihan raya umum bagi Pengkalan Batu. Baik, untuk jumlah peti undi diterima setakat ini 1 daripada 48 dengan jumlah kertas undi dikeluarkan sebanyak 328 dan setakat ini jumlah undian bagi Muhammad Danish Zainuddin PH sebanyak 32, Muhammad Azruddin bin Muhammad Idris PN 73, Nur Hizam bin Hassan Bakti calon bebas 24, Muhammad Alwi bin Sari Putra 1 undi dan Datuk Hajah Kalsum Nurdin BN dengan 121 undi dan jumlah undian oleh pemilih adalah sebanyak 251. Jumlah kertas undi ditolak pula adalah sebanyak 23, manakala jumlah kertas undi yang tidak dikembalikan adalah 54 dan setakat ini majoriti adalah 48. Baik, itu saja setakat ini dari sini. Perkembangan semasa mengenai keputusan DON pilihan raya umum DON Melaka akan dikongsi oleh rakan-rakan yang lain. Teruskan bersama RTM, kembali kepada Amalina.
Akila, terima kasih. Pusat Penjumlahan Undi bagi Don Asahan mula menerima kertas pengundi dari 11 pusat mengundi. Perkembangan semasa dari Pusat Penjumlahan Undi langsung bersama Ravin Samugam di Kolej Komuniti Selandar. Silakan Ravin. Amalina. Baiklah saudara, seperti mana anda sedia maklum, kini saya berada di Kolej Komuniti Selandar untuk membawakan anda proses penjumlahan undi. Setakat ini, pusat ini sudah menerima 15 kotak undi dari seluruh DUN Asahan, termasuk kotak undi awal dan kotak undi pos daripada 39 kotak undi. Ketika ini, SPR masih menunggu untuk bakinya. Saudara, di sini kertas undi awal yang diterima sudah mula dikira. Ia membabitkan 26 pengundi. Sebentar tadi selesai sudah proses pengiraan undi dan keputusannya dijangka umum selepas jam 8.30 nanti. Pegawai Pengurus Pilihan Raya DUN N10 Asahan Lukmanul Hakim Muhammad Idris berkata, proses pengundian di sini berlancar dengan baik. Saudara, secara keseluruhannya 63.10% membabitkan 9,927 pengundi telah keluar mengundi di DUN N10 Asahan. Sekaligus angka itu menyaksikan penurunan lebih 19% kerana pada pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2008 sebanyak 13,239 atau 82.69% pengundi di DUN ini menunaikan tanggungjawab mereka. Baiklah saudara, itu sahaja yang saya dapat berkongsi dengan anda berhubung proses penjumlahan undi di DUN N10 Asahan. Yang sahih hanya di RTM. Kembali ke studio bersama Amalina. Amalina, silakan. Walaupun berdepan masalah kesihatan dengan pergerakan terhad serta usia senja, pemilih tetap bersemangat untuk mengundi. Warga emas Maimun Hassan, 78 tahun, menjadi pemilih pertama menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Sekolah Kebangsaan Durian Daun bagi kerusi Don Lendu. Tak sangka dapat nombor 1. Awalnya keluar je? Ingat kan nak ngindak orang ramai kan. Tak ada niat apa-apa. Pun anak dia bekerja kan. Memang daripada awal memang akan turun mengundi lah. Tak ada perasaan takut ke apa. Tak ada, tenang aja. Lepas sembahyang macam doa sudah mudah dah. Masih di Don Lendu, Abdul Rahim Yaakob, 57 tahun, yang tidak sihat, sanggup menyewa perkhidmatan ambulans untuk mengundi. Dalam keadaan tak sihat, pakcik-pakcik pun masih datang mengundi. Kenapa pakcik? Saya kira kalau hilang satu undi, kita rugi kan. Jadi pakcik inilah, undi lah. Walaupun tak sihat, dalam keadaan stroke. Beliau diserang angin ahmar 4 bulan lepas. Di Don Kesidang, Zakaria Hasnit turut menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun kurang upaya fizikal. Saya sebenarnya melakukan kewajipan saya. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya harus melakukan kewajipan saya sebagai seorang pengundi. Ya, sebenarnya kalau kita tu rakyat betul-betul yang ingin apa yang kita nak, kita harus mengundi dan melakukan kewajipan kita sebagai itu. Akhir sekali, walaupun uzur, warga emas Maimom Elias Maimunah Omar, 95 tahun, tetap bersemangat hadir ke pusat pengundian Sekolah Kebangsaan Durian Daun untuk menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara. Setiap satu undi amat berharga. Berpegang kepada prinsip itu, warga emas berusia 93 tahun, Baba Kecut, tetap bersemangat untuk menunaikan tanggungjawab mengundi. Baba dari Kampung Londang mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Adiputra bagi kerusi Don Tanjung Bidara. Kerana nak menjaga keselamatan negara. Atuk daripada start mengundi ni, ada pengundian ni sampai hari ini, alhamdulillah, Atuk memang tiap-tiap kali mengundi, Atuk mengundi. Atuk mengundi parti yang mengelolakan kerajaan. Seorang pemilih positif COVID-19 dikesan keluar mengundi di salah sebuah pusat mengundi di Alur Gajah. Keputusan ujian bagi individu berkenaan diterima daripada makmal swasta selepas selesai proses mengundi.
Individu itu bagaimanapun tidak menunjukkan sebarang gejala ketika mengundi. Kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rusdi Abdul Rahman menyebut Pejabat Kesihatan Daerah PKD Alor Gajah menerima notifikasi berkenaan daripada Pusat Penilaian COVID-19 CSC Melekit. Sehubungan itu, PKD Alor Gajah mengambil tindakan segera iaitu mengarahkan SPR di pusat mengundi terlibat melakukan proses disinfeksi menyeluruh. Disinfeksi dijalankan dengan kerjasama pihak bomba dan penyelamat. SPR juga telah mengambil langkah segera membuka bilik baharu sebagai saluran mengundi dengan menggunakan peralatan baharu. Pasukan pemantauan PKD Alor Gajah turut ke pusat mengundi terlibat untuk memastikan kawalan infeksi dijalankan secara teratur. Jabatan Kesihatan Melaka memandang serius apa yang berlaku dan siasatan lanjut sedang dijalankan dengan terperinci. Semua kontak rapat dan sosial sedang disiasat bilik gerakan PKD Alor Gajah. Baik, untuk mengikuti keputusan rasmi PRU Don Melaka, Grandstand akan bersiaran bermula pukul 8.30 malam ini di saluran berita RTM dan TV1. Ikuti lintas langsung laporan kami dari setiap lokasi Don Melaka untuk keputusan sahih. Kami di studio mini RTM Melaka tinggalkan anda dengan visual petugas-petugas RTM pelbagai unit yang bertungkus lumus menyajikan laporan terbaik kepada anda. Saya Nur Amalina Abdul Halim, kembali ke Angkasa Puri bersama Andy dan Farhatul.